So ada 2 nanti. Sebab saya takut saya termiss Saya termiss, awak pun kalau awak sebenarnya awak dah ada rekod. Saya takut saya termiss, saya terpadam. Okey, so hari ni kita akan masuk topik 1 di mana topik 1 ni nampak? Nampak. Okey. Nampak. Alright. Ni tu. Saya kena besarkan dulu. Lepas tu baru share. Nak share tak? Share screen. Okey. Okey, nampak? Boleh tengok? Nampak? Okey, good. Okey, so hari ni kita akan masuk chapter 1 iaitu Physical Quantities and Measurement. Okey, atau bahasa Melayu dia Quantity Physical and dan juga measurement Dia punya pengukuran pengukuran dia punya measurement. Okey. So ni chapter 1 ni sikit saja tapi dia adalah basic untuk awak tahu macam mana penggunaan alatan-alatan dan juga basic untuk conversion. Kenapa? Sebab dalam JKM, biasa awak ambil khusus di jabatan utama nanti, dia punya conversion dan juga kuantiti-kuantiti physical ni dan juga macam cara nak measurement ni adalah penting sebab awak akan banyak menggunakan alat-alat measurement. So macam mana awak nak baca alat measurement dan juga awak nak buat pengiraan, pertukaran unit dan sebagainya, itu adalah crucial lah. Kalau awak tak mahir, so dia akan beri masalah sikit pada awak semasa awak akan mengambil subjek-subjek daripada jabatan utama nanti. So apa yang kita akan belajar ini adalah kita akan melihat secara lebih mendalam berkenaan dengan apa itu physical quantity, iaitu understanding physical quantities, iaitu di mana kita akan describe base quantity, derived quantity dan juga dia punya international units, okay? International system units. Okay, and then kita boleh define skala dan juga vector quantity. Kita akan tahu perbezaan antara vektor skala dengan vektor quantity. Okay, dan juga kita akan cuba buat sedikit penyelesaian masalah berkenaan dengan unit conversion kita nak convert unit tu. Okay, pertukaran unit kan. Dan juga kita akan, yang kedua adalah untuk interpret data of measurement. Interpret data ni kita nak terjemahkan data daripada kita punya pengukuran. Contohnya kita nak tengok apakah pengukuran kita tu adalah dia tepat ataupun tidak tepat. Apa teknik-teknik cara nak ambil pengukuran yang bagus yang betul. Okey. Menggunakan ruler, vernier caliper dan juga micrometer gauge Saya rasa semua ni awak pernah buat kan ni dekat sekolah dulu. Ruler ni selalu guna kan. Awak ambil ukuran ruler kan, awak ambil ukuran tu. Macam mana cara yang paling tepat lah, nanti kita akan tunjukkan. Okey, pada minggu ni adalah minggu depan Discard accuracy series ni saya akan tunjuk minggu depan sebab benda tu semua dekat lab. Saya akan tunjukkan supaya awak pegang benda tu kan. Siapa yang tak pernah pegang ruler? Ruler pernah pegang? Mestilah pernah Kalau tak pernah, mesti pernah dari kecil dulu dah pernah minta ni dengan mak ayah ruler ni kan. Selalu nampak ni abang-abang pun ada. Dekat awak punya ni pun ada. Vernier caliper ni jarang orang ada simpan kecuali orang tu dia memang dalam mechanical. Ataupun dekat bengkel modified kereta, modified motor mesti ada sebab dia nak ukur dia punya piston Dia punya piston, bore kit tu kita nak luaskan dia punya bore kan. Kita kena ukur dia punya berapa dia punya kita nak naikkan Micrometer gauge ni sama dengan vernier caliper juga tapi dia lebih tepat dan sebagainya. Dia depends kepada application So yang ni minggu depan kita tengok. Saya akan tunjukkan. Kalau siapa yang tak pernah tengok, maka minggu depan adalah hari yang terbaik untuk dia tengok benda ni. Maka tak kenal, tak cinta lah vernier caliper dengan micrometer gauge So nanti awak akan banyak guna benda ni 3 benda ni awak akan banyak guna untuk mechanical. Dan awak boleh cium ke, nak jilat ke, nak bau supaya awak
tahu benda tu. Setakat tengok bau pun dah kenal lah benda alat ni. Okey, so hari ni kita tengok dulu yang basic dulu iaitu physical quantity. Apa itu physical quantity? Physical quantity adalah satu kuantiti yang mana kita boleh kira ataupun kita boleh ukur. Quantities that can be measured. Physical quantity adalah satu kuantiti yang boleh kita ukur. Okey. Ya, dalam physical quantity ni ia ada dua, iaitu yang pertama adalah base quantity dan juga ia ada derived quantity. Base quantity atau bahasa Melayu ni adalah kuantiti asas. Base ni ada asas. Manakala derived quantity adalah kuantiti yang diterbitkan ataupun terbitan, kuantiti terbitan. Okey, apa itu kuantiti asas? Kuantiti asas ni adalah kuantiti yang paling asas. Macam tu. Di mana kuantiti ni ia tidak boleh diterbitkan daripada mana-mana kuantiti lain. Okey. Contohnya nak terbit macam mana? Apa itu nak terbit? Maksudnya kalau awak nak darab dapat kuantiti tu. Dapatlah kuantiti kan. Dia tak boleh Dia hanya berdiri pada kita boleh ambil dia. Itulah dia. Dia adalah base Manakala derived quantity adalah kuantiti yang diterbitkan daripada kuantiti asas melalui apa? Penambahan, melalui pendaraban dan juga pembahagian. Okey. Contoh kita tengok apa itu kuantiti base quantity. Base quantity adalah yang kita ambil menggunakan alat measurement. Contohnya awak pergi ukur tinggi awak. Untuk mendapatkan tinggi awak berapa meter kan? 1.7 meter contoh Untuk dapatkan kuantiti 1.7 meter tu adalah base quantity. Kenapa? Sebab awak ambil alat, awak pergi ukur. Contohnya awak ambil pergi kat dinding, awak ukur ambil kat dinding, awak ukur. And then itu adalah kuantiti asas. Sebab dia tak boleh diterbitkan daripada kuantiti lain. Awak tak boleh darab ke, tak boleh bahagi ke. Okey, awak just ambil membaris atau ambil pita pengukuran, awak ukur. So awak dapat kuantiti tu. Tu adalah base quantity. Okey. Lain dengan kuantiti terbitan ataupun derived quantity awak kena ambil base quantity 2 atau lebih. So 2 atau lebih melalui pendaraban ataupun pembahagian barulah awak dapat derived quantity. Jadi kita tengok macam mana. Okey, kuantiti yang pertama untuk base quantity adalah kuantiti yang paling mudah untuk kita buat selalu kita ambil iaitu kita buat measurement kita ukur panjang ataupun dia punya length yang panggil length kan. Kita ambil baris baris pita pengukur atau baris kita ukur. Kita ukur kan. Contohnya awak ukur ketinggian awak ketinggian bangunan, ketinggian dan sebagainya lah ukur dan awak dapat dia punya value berapa. Contoh kat dalam gambar ni kan. Alright, gambar ni 3.7 gambar apa ni? Bukan kuda ni. Ini apa dah? Apa keledai keledai. So awak tengok 3.7, 6.7 0.7 ini adalah base quantity di bawah panjang pengukuran So length adalah satu kuantiti di bawah base quantity yang mana ia boleh didapati daripada pengukuran yang kita ambil. Kita ambil value tambah, kita ambil pengukuran. Okey. So itu adalah base quantity. Alright. Yang kedua, temperature. Okey. Temperature adalah salah satu daripada base quantity yang mana kita nak tahu suhu badan kita. Kita ambil termometer, kita masuk kat dalam mulut kita. Ataupun kita ambil termometer, kita ukur dalam air panas. Sebab kita nak tahu value kepanasan atau sesuatu ataupun value kepanasan ataupun kesejukan sesuatu substrate ataupun item. Di mana kita kita ukur dia, kita ambil alat, kita ukur. Tu dapat value. Itu adalah base quantity. Quantity yang pertama, kita tak boleh diterbitkan dari quantity lain Quantity pertama yang dapat. Okey? Contohnya kita ambil multimeter kan. Kita ambil multimeter ni. So kita ambil multimeter ni kan. Kita ambil multimeter ni. And then kita ukur, kita ukur. Kita nak tahu berapa kita tengok current badan, dalam badan kita ada current ni. Kita tengok milliampere, microampere.
Okey. So awak ukur patah lah. So awak boleh ukur, awak pegang ni kan, dia tu bergerak. Ini bacaan ni kan, bacaan ni adalah dia punya bacaan daripada apa? Daripada equipment ni adalah satu daripada base quantity. Okey? So kita ambil direct bacaan. Kita nak tahu dia punya bacaan current contohnya, bateri. Kita bacaan bateri ni kan, ni bateri dia. Tak tahu, kita tengok apa bateri ni berapa dia punya bacaan dia, berapa value dia. Kita ambil multimeter, kita ukur. Dan dia punya pengukuran tu ataupun dia punya value dia tu adalah base quantity. Okey, kuantiti asas. Alright, dia tak terbitkan daripada mana-mana. Kita dapatkan daripada menggunakan equipment. Okey, yang ketiga mass. Okey, mass adalah salah satu daripada base quantity. Alright. So ia beraan. Okey, dia punya mass. Okey. Yang kedua apa lagi? Masa, time. Time awak tengok daripada jam. Okey? Jam saya mati lah. Jam kan? Nak tengok masa, kita tengok jam. Oh, pukul 8 suku. Itu adalah, masa tu adalah base quantity. Dia tak diterbitkan daripada mana-mana. Dia hanya kita ambil daripada bacaan daripada equipment. Okey? Yang ketiga current. Current pun kita pakai multimeter. Kita ambil bacaan dia dan kita dapat value dia. So itu adalah base quantity. Okey. So ni adalah slide ni, dia tunjuk. Okey, awak tengok situ base quantity, quantity simbol, unit dan juga simbol yang ada. Alright. So kita tengok base quantity length, quantity simbol dia adalah L kecil. Alright. Dan unit SI dia adalah meter. So simbol dia adalah M. Mass, okey, simbol dia M, italic dan unit SI adalah kilogram. Ini adalah kg. So time T italic, T kecil italic. Itu dalam unit SI dia adalah second. Bukannya per hour dan sebagainya, adalah second paling kecil. Okey, dan S kecil. Electrical current, I besar. Dia volt, bukan italic. Dia dalam bentuk ampere, A besar. Kalau T, temperature. Okey, temperature adalah dia bentuk T besar, okey. Dan juga dia bacaan unit SI ada Kelvin. Kelvin ni adalah 2.273 tambah apa? Darjah Celsius ataupun awak ambil Celsius punya. Celsius tu untuk dapatkan dia punya unit SI, awak tambah dengan 273. Awak dapat Kelvin, unit Kelvin. Alright. Okey, tengok okey, ini 1 2 3 4 5 ni adalah base quantity yang kita ada. Yang basic akan digunakan. Length, mass, time ni adalah benda yang common bagi kita. Ni common. Temperature pun common juga. Okey, ni so awak hafal lah benda ni. Awak kena tahu benda ni. Iaitu kalau dia suruh senaraikan apakah base quantity yang sedia ada. Okey, ini ada length, mass, time, current, electric current dan juga temperature. Ini basic Okey. Alright. So, kita pergi ke derived quantity. Derived quantity adalah quantity yang diterbitkan ataupun derived daripada kombinasi beberapa, dua atau lebih. Okey, dua atau lebih base quantity melalui pendaraban dan juga pembahagian. Okey. So, macam mana kita dapat? Kita ambil pengukuran. Contohnya panjang. So, panjang darab dengan lebar. Kita ambil dua panjang, dua atas, kiri kanan, panjang dan lebar dan tinggi. So, panjang darab dengan panjang. Awak dapat apa? Panjang darab panjang apa? Darab dapat dengan luas. Okey, area. M kuasa 2. M darab M M kuasa 2 kan? Area adalah panjang dan lebar lah. Jadi panjang boleh ke? Panjang darab dengan lebar atau panjang darab dengan panjang. Tepi, pengukuran tepi ke tepi. So kita akan dapat apa? Area ataupun luas. Okey. So tengok di sini area So tengok sini. Area adalah panjang darab dengan lebar. So
So kita ukur sini. 1, 2, 3, 4, 5 kotak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 darab dengan 4. Okey, ukur macam nak dapatkan 4. Iaitu melalui kita guna equipment lah. Iaitu pita pengukur kan. Ataupun kat sini dia dah buat bilangan kotak. 1, 2, 3, 4, 5 kotak kan. Tapi kalau kita nak dapatkan dia punya value dia, kita ambil pita pengukur kan. Kita ukur, kita dapat 4 yang atas kan. Ini 4 tepi ni, lebar dia. So itu adalah 4 tu adalah apa? Adalah base quantity. Yang tepi 8 ni. 8 ni kita ukur pula dengan pembaris ataupun kita ukur dengan pita pengukur, kita dapat 8. 8 apa itu 8? 8 itu adalah base quantity untuk length dia. Tetapi untuk dapatkan quantity derivation quantity, bila kita darab antara panjang darab lebar ni, okey, kita akan dapat area. Area ni adalah satu kuantiti terbitan. Kita terbitkan daripada hasil darab antara panjang dengan lebar. So ni adalah dikenali sebagai kuantiti terbitan. Kita terbitkan daripada hasil gabungan dua atau lebih base quantity. Okey? Alright. Meter kali meter. Okey? Meter kali meter. Meter kuasa 2. Okey. Okey, ni base quantity dan kita akan dapat derived quantity. Okey. 2 atau lebih Alright, ia boleh darab diri sendirilah Kalau kita darab sekali lagi, meter kuasa 3 jadi isi padu panjang darab lebar darab tinggi. Ia akan jadi isi padu. Okey. Alright. Tengok. Kat sini kan. Okey. Okay, yang kedua. Kita tengok. Volume. Volume ni isi padulah. Volume adalah panjang, darab lebar, darab dengan tinggi. So, dia dapatlah isi padu. Isi padu ni adalah kuantiti terbitan ataupun derived quantity. Iaitu panjang, darab lebar, darab tinggi. So, dia dapat sentimeter kuasa 3. Ni digunakan dalam bentuk sentimeter. Macam mana kita nak tulis? Betul tak unit SI? Betul juga. Tapi kita tidak ikut piawaian unit SI. Unit SI nak dalam bentuk meter. Meter. So awak kena convert dulu 0.4 cm, 0.3, 0.02, 0.04, 0.03. And then awak boleh tulis ini dalam bentuk sentimeter padu. Okay. Alright. Okay, ni ada base quantity. 3 base quantity 2 atau lebihan. So akan dapat derived quantity. Awak boleh tulis sentimeter padu dan juga meter padu. Kalau nak convert. Okay. Yang seterusnya. Velocity. Velocity adalah halaju. Halaju kilometer per hour. Kilometer per jam. KMJ. Kilometer per jam. So kilometer per jam adalah satu kuantiti yang diterbitkan daripada hasil darab hasil kilometer per jam, hasil bahagi masa jarak dengan masa. Okey. Alright. So velocity adalah total displacement, adalah jarak dia, jarak dengan masa yang diambil untuk sampai daripada titik permulaan dengan destinasi. So total displacement over total time. So akan dapat velocity. Okey. Okay, base quantity dia akan dapat kuantiti terbitan. Alright, kita tengok kat jadual ni. Okey. Jadual ini menunjukkan beberapa derived quantity yang biasa kita jumpa. Okey, kuantiti terbitan yang biasa kita jumpa adalah kuantiti iaitu luas, iaitu panjang darab panjang. Okey, atau panjang darab lebar. Panjang darab panjang boleh, ada masalah. Okey, so unit dia adalah M kuasa 2. Alright. Volume ataupun isi padu panjang darab panjang. Ataupun panjang darab lebar darab tinggi. Boleh juga. Panjang darab panjang pun boleh. So 3M kuasa 3. M kuasa 3. Density ketepatan
iaitu mass over volume, kg per meter padu. Hal laju, V, length per time, ms tolak 1. Acceleration, pecutan, A, velocity per time, ms tolak 2. Okay, force, okay, atau momentum over time, kg ms tolak 2 ataupun newton. Newton. Force ni newton, ataupun dia kena beri newton untuk unit SI yang alternate. Pressure, P, force per area, kg m minus 91 s tolak 2 ataupun pascal ataupun newton meter per 92 lah dia square. Work, W, force multiplied by distance, kg m kuasa 2 s tolak 2 ataupun sebagai joule. Joule. Power, power adalah work over time. So disebut sebagai watt. Watt. So ni semua ni awak kena tahulah. Awak kena hafal, awak kena tahu macam mana dia punya unit SI, sebab biasanya kesalahan yang paling biasa dilakukan oleh pelajar semasa menjawab soalan adalah apa? Adalah unit SI yang salah. So pastikan betul. Okey, ada soalan tak? Segitu. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada Encik, tak ada. Tak ada Boleh nampak kan slide saya kan? Boleh Encik. Okey, kalau tak nampak beritahu terus Saya takut network saya problem. Okey, the next one kita pergi. Okey. Habis kepada kita tengok tadi apa base quantity ada 5 dan juga derived quantity ada apa tu? Ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak lagi sebenarnya. Tapi ini adalah yang biasa awak guna nanti. Okey. Biasanya awak apa paling senang awak hafal area, volume, density, velocity. Velocity. Acceleration, force dah cukup. Okey. Alright, kita tengok. Apa itu skala dan juga vektor quantity. Dalam kita tengok tadi adalah base quantity dengan derived quantity. Quantity asas, quantity terbitan. Okey. So dalam physical quantity, dia pun ada skala dan juga vektor quantity. Okey. Skala quantity adalah physical quantity yang ada magnitude ataupun value saja, manakala vektor quantity ia ada direction dan juga magnitude. Okey. Contoh kan. Kalau kita tengok hal laju. Hal laju merupakan Okey, hal laju merupakan skala kuantiti, iaitu dia mempunyai apa? Value saja. Ia tak boleh tunjuk ke arah mana. Contohnya speed. Speed kan, hal laju kan. Pencutan speed hal laju. Kita tengok dia punya kilometer per jam. Kilometer per jam itu adalah value magnitude dia. Okey, dia tak beritahu ke arah selatan. Okey, bila beritahu ke arah, dia dah menjadi vektor kuantiti. So okey. So kat sini adalah awak kena tahu bezanya, iaitu skala magnitude, vektor, direction dan juga magnitude. Okey. Okey. So kena tahulah skala ni kan. Skala kuantiti, ia ada magnitude, vektor kuantiti, direction dan juga magnitude. Okey. So kita tengok kat sini beberapa sampel ataupun example of skala and vector quantities, iaitu di bawah skala kuantiti kita ada speed, kita ada distance, kita ada volume, kita ada temperature dan juga kita ada time. Okey. Manakala untuk vektor, kita ada displacement, kita ada velocity, kita ada acceleration, kita ada force, kita ada momentum. So ni awak hafal lah. Beza antara skala dan juga vektor serta dia punya example. Okey. So ni itu saja untuk
skala dan juga vektor kuantitas. Awak kena tahu dia punya bila tahu dia punya ni definisi untuk vektor dan juga skala kuantiti. Serta contoh dia. Biasanya dalam soalan dia akan tanya define skala quantities and vector quantities. Give two example for both of them. Macam itulah soalan dia. So awak kena tahulah dia punya ni. Okay, prefix. Okay, prefix adalah apa? Preceding factor yang digunakan untuk mewakili small ataupun very small ataupun very large physical quantity dalam unit SI. Okay. So kita tengok prefix kat sini. Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, pico. Okay. So kita tengok ni adalah nama prefix. Prefix. Dan value dia kat sebelah tengah ni, value dia adalah 1 ada 3, 6, 9, 2, 12. Okay. Tera. Tera kuasa 12. Standard form ada 10 kuasa 12 biji. 10 kuasa 12 kali kosong. 12 kali ni. Okay. So dia ada 12 kali kosong. Okay. So simbol dia ada T besar. Alright. Giga dia ada 9. Kurang sikit. Giga 10 kuasa 9. Giga. Mega 10 kuasa 6. Ada 6 biji kosong. Kilo 3 kosong. So 10 kuasa 3. Okay. Desi adalah semakin kecil lah. 0.1 adalah desimeter. Ataupun 10 negatif 1. Bila ada point, dia akan jadi negatif nanti. Sentimeter adalah 0.01. Okay. 10 kuasa negatif 2. So C kecil lah. Desi C kecil. Okay. Milimeter 0.01 mm sama dengan 10. 1 kali 10 darab dengan negatif 3. Okey. So adalah M kecil. Micron atau micro dia ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok sini. Pen Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi 1 kali 10 kuasa 6. So dia punya standard form dia adalah 10 negatif 6 lah. Negatif 6. Sebab dia ke sini, ke kiri. Okey, ni ke kanan. Ke kanan, ni ke kiri. Okey. So dia masuk kan. 1.0 kan. 1.0 10 kuasa 6. Sebab dia akan masuk balik. So negatif lah ni. Sebab tu dia ada negatif So dia punya dah mu micron. Nano dia ada negatif 9 dia ada 9. Ke kanan 9 dia akan dapat, dia berada pada 9 titik ke kiri. Tapi kita anjak ke kanan. Ni kita anjak lepas sini titik dia. Jadi 1.0 atau 1 saja darab 10 kuasa 9. 9 ke mana? 9 ke kiri. 9 ke kiri negatif lah. Macam tu Pico dia ada berapa ni? 12. 1, 2, 3 malah tulis malah buat gini. 1 kali 10 kuasa 12. 12 kuasa dah jadi tera. Tetapi dia ada point titik ke kiri. Ke kiri biasanya kita akan letak ini negatif So dia adalah P kecil. Ini adalah standard prefix. Apa itu standard prefix yang kita buat? Sebab dalam sains dalam orang sains dia akan guna pakai value ini. Ini adalah sains sains. Orang sains orang saintis sains. Okey. Orang engineering dia akan pakai ini dan ini. Okey, untuk ini. Okey, ini engineering. Okey. Kenapa? Kerana kita sebagai engineer, kita nak memudah cara. Kita nak memudah cara untuk tulis. Bila kita buat pengiraan, kita takkanlah nak buat pengiraan, kita tulis 1, 0,0,0,0,0 banyak. Tak perlu. Engineer adalah untuk memudah cara. Engineer sebagai seorang jurutera,
kita adalah untuk memudahkan kehidupan, untuk mudah cara. That's why lah saintis, yang engineer saintis, dia dah cipta, dia kata value-value ni kita boleh letak simbol lah. Senang nak tulis. Lagipun kita semua orang dah tahu dan kita akan standardiskan dia di bawah UN, United Nations, di bawah education. So, dia dah keluarkan prefix tera adalah 10-12, simbol dia T. So, bila kalau orang letak 12T, 12 tera, maksudnya 12 kali 10-12. Kita mesti ada 12 biji kosong kat belakang dia tu. Jadi tak perlu kita nak tulis panjang-panjang. Itu adalah engineer punya perspektif. So, kita tengok dulu example untuk prefix. Example dia adalah, tengok, use the silver prefix to represent the below numbers below, iaitu 2500, 100,000, 500,000, 2,500,000 watt. Ataupun 2.5 juta watt. Ataupun 25,000,000 watt. So, kita nak tulis dalam bentuk yang ringkas. Okey, takkan nak tulis macam ni. Ni adalah dia punya ni, dia ringkas. So, apa yang perlu kita buat adalah okey. So, kita tengok kat sini. Kan? Okey. 2.5 darab 10 kuasa 6. Sebab dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 6 point kat sini. So 6 So kita darab 10 kuasa 6. 10 kuasa 6 adalah apa? Ada kuasa 5. 10 kuasa 5 ada? Tak ada. Jadi yang paling dekat adalah 6. So kita buat 10 kuasa 6 manakala sebenarnya adalah mega. So kita pun tulis 2.5 mega watt. Okey. So 0.01 500 gram. Jadi kita tengok kat sini. Berapa ni? Kita sini 1, 2, 3. Dia mesti berada antara dua nombor. 1.5 kita ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 berhala ke kiri. Negatif lah ke kiri. Okey. Jadi negatif 3 ni adalah mili. So kita boleh mili. Alright. Kita tengok kat sini. Kan? Tadi kita ada 25,000 ada 5 biji. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ketul apa? 5 ketul kosong. 2, 5. Okey. Darab dengan 10 kuasa 5. Sebab kan saya dekat ada 5 ketul 5 kali kosong lah. Okey. 25 darab 10 kuasa 5. Alright. 10 kuasa 5 kita tengok kat sini. Ada 10 kuasa 5. Yelat. Nahi hai. Tak ada. Dabai. Nadai. Bahasa Sarawak nadai. Bahasa Melanau. Debay. Okey. Bahasa Tamil. Apa bahasa Tamil? Saya tak tahu bahasa Tamil. Bahasa Hindustan tahu lah. Bahasa Hindustan. Nahi betul tak? Tidak kan? Okey. Alright. Bahasa Cina. Tak tahu. Okey. Alright. So, ini kita tahu, kita 10 kuasa 5. 10 kuasa 5 ni, 5 biji kosongan. 10 kuasa 5. Ada 5 kosong. Paling dekat 6 lah. Paling dekat 6. So, kita tengok 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ada 6 kat sini. Jadi, kita pun tengok sini. Kita anjak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, 2.5 darab 10 kuasa 6. Okey. So ni kan 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tapi tak ada 10 kuasa 5. Kita kena anjak lagi. Jadi 2.5 dan 10 dapat 10 kuasa 6. Okey. So jadi 2.5 darab 10 kuasa 6. Okey. Dan yang paling penting, kalau dapat 2, 3, 0, 0. Contoh kan. Kosong. Contoh 2, 3. 23. Jadi kita kena ambil titik perpuluhan yang kita letak adalah di antara depan nombor yang pertama kita jumpa selepas kosong. Nombor 01, 02 kan. Ni nombor yang pertama kosong, nombor kedua kosong, nombor tiga kosong. Nombor pertama yang kita jumpa selepas kosong. Ini ni. Kita kena letak point kat situ. Itu tak boleh letak belakang dia. Okey, 2, 3. Tak boleh. Okey. So
Yang kosong kan? Kita letak rasa 2, 3, 4, 5. Okey? Okey, alright. Ada 10 cm, tak ada, 6. Okey, jadi 0.23 darab 10 kuasa 6. 10 kuasa 6. Jadi 0.23 23 mega. Macam tu. Ataupun kalau kita nak tahu ni 1, 2, 3 kilo kan. Jadi 230 K. Boleh juga. Sebab kita tengok ni 3 ni sampai sini 6. Oh, payah boleh. Gitu. 6. Okey, so itu adalah cara kita nak prefixkan dia. Alright. Yang kedua, macam ni kan. Tadi tengok ini adalah perpuluhan. Dia perpuluhan kat sini. Kita tengok kat sini perpuluhan dia. Okey. So kita nak letak nombor pertama selepas kosong atau sebelum kosong. Okey. Kalau ia perpuluhan, nombor pertama yang sebelum kosong. So, nombor pertama sebelum kosong kita tahu 1. Ini adalah nombor pertama sebelum kosong. Sebab titik adalah di depan dia. Kalau yang tadi titik kat belakang. So kita nombor pertama dia adalah kat situ. So 1, 2, 3. Ini adalah nombor pertama. Titik kita letak antara nombor pertama titik kat sini sebelum kosong. Okey, 1, 2, 3. Jadi 10 kuasa 3. Tetapi kita menghala ke sini. Dia berada kat kiri, kita menghala ke kanan. Jadi negatif lah. So dia akan dapat ini. Okey. Alright. Okey. Boleh? Boleh tak? Boleh Encik, boleh. Simple je kan? Senang je. Tak perlu nak susah-susah. Habiskan. Okey. Tak perlu nak susah-susah. Okey. So, kita rehat dulu 5 minit. Rehat 5 minit. Awak pergi lah, nak pergi tandas ke? Nak pergi buang air kecil ke? Nak minum air seteguk 2? Boleh lah 5 minit. Kita akan masuk balik 8.45. Boleh masuk 5. Alright. 5 minit 5 minit. Okey.
Okay. Alright. Semua ada? Ting-tong. Ada. Lagi. Alright. Dah minum air seteguk 2. Encik ada. Ada. Bagus. Okay. So kita start. Tambah lagi. Kita sambung lagi. Sikit lagi, tak banyak pun. Sikit lagi. Okay, kita masuk pada yang topik 1.2 iaitu measurement and error in measurement. Okay. Pengukuran dan juga ralat dalam pengukuran. Itu adalah dia punya maksud dia. Okay, kita tengok apa itu measurement. Nanti kita akan belajar bagaimana kita akan define ataupun kita akan distinguish what is measurement, what is accuracy, what is consistency and precision, and what is sensitivity. Okay, so kita akan distinguish keempat item ataupun dia punya elemen-elemen di dalam measurement. Okay, apa itu measurement? Measurement adalah satu proses ataupun measurement is a process or the result of determining the magnitude of a physical quantity such as length or mass relative to unit of measurement such as meter or a kilogram. Panjang tak? Kalau bahasa kita, okay, untuk pemahaman kita lah, pengukuran adalah satu proses ataupun keputusan di mana kita mengambil satu pengiraan ataupun di dalam magnitude kan, atau magnitude ataupun value daripada physical quantity iaitu apa? Seperti panjang ataupun berat. Kalau jisim okey. Relatif kepada unit of measurement seperti meter ataupun kilogram. Okey. Alright. So measurement ni adalah satu proses pengukuran. Kita ambil macam tu ya. Yang untuk determine, untuk mendapatkan magnitude of physical quantity. Contohnya kita ambil apa? Kita ambil baris, kita ukur. Okey, kita ada proses pengukuran. Measurement adalah satu proses yang mana kita nak dapatkan value ataupun magnitude untuk physical quantity. Seperti length. Length kita ambil baris. Mass kita ambil penimbang. Okey. Alright. So itu adalah dia punya unitnya adalah meter dan juga kilogram. Meter untuk length, berat untuk kilogram. Okey. Measurement adalah proses di mana kita nak determine ataupun nak dapatkan value. Okey, magnitude ni value lah. Magnitude value untuk physical quantity yang seperti apa? Seperti panjang ataupun berat. Iaitu di mana unit ni adalah meter dan juga kilogram. Itu adalah untuk awak faham lah. Boleh tulis macam tu ikut pemahaman awak. Okey, yang pastinya ia adalah satu proses untuk mendapatkan unit atau magnitude dalam physical quantity. Okey. Alright. Yang kedua, accuracy. Ketepatan accurate. Accuracy is the closeness of a measurement from actual value. Accuracy ni, ketepatan ni, accuracy dia adalah berapa dekat value yang diambil daripada measurement dengan value yang sebenar. Okay. Alright. So, biasanya kita akan menggunakan mean. Kita akan macam ni. Kita ambil 2-3 kali bacaan dan kita bahagi dengan berapa kali kita ambil. So, kita dapat berapa dia punya ketepatan. Contohnya kan, actual value kata 100. Value yang sebenar adalah 100. Bila kita ukur, kita dapat 99. Okay. Alright. Accuracy kita berapa? Dia punya apa? 99% lah. Macam tu lah. Dekat je. So, kita punya ralat dia adalah 1% saja. Okay. Alright. So, accuracy adalah closeness of a measurement from the actual value. Okay. Alright. Contoh kat sini, accuracy kan. Contohnya kita ambil manah lah. Paling kurang manah. Difference between precision and accuracy can be shown
by the spread of shooting of target. Tengok accurate accuracy adalah, kita tengok yang pertama accurate and consistent, dia berada pada, kalau kita panah tu 5 biji lah berada dekat warna merah. Okey, berkumpul kat situ. Accurate and consistent. Lepas tu manakala yang kedua, tengok accurate not accurate tetapi consistent, di mana awak tengok dia berkumpul pada satu tempat tetapi tidak accurate, tidak tepat ketepatan Okey. Dan kita tengok pula yang bawah ni. Sekejap, saya tengok sekejap saya buka. Di depan. Okey, kita tengok yang ni. Okey, tengok ni kan. Ni adalah accurate, not accurate tetapi consistent pen. Ni dia berkumpul pada satu tempat sini. So dia tidak accurate lah. Patutnya kat sini accuracy dia. Tapi dia konsisten lah, tempat yang sama. Okey. Yang ni pula, yang ini, okey. Dia accurate accurate. Sama accuracy dia sama ni. Ada tetapi tidak konsisten. Dia tidak berkumpul. Okey. Tengok yang untuk yang last ni, ni 1, 2 berterabur. So dia tidak accurate dan dia tidak konsisten. Okey. Alright. Okey. So ni adalah dia punya beza antara accuracy dengan precision lah. Okey. So dia adalah macam ni kita tengok kan, accurate and consistent. Consistency dengan consistency dengan accuracy Consistency dan juga precision ataupun precision, dia adalah the ability of instrument, kebolehan sesuatu instrumen dalam mengukur kuantiti yang konsisten with a small relative deviation between reading. Ni adalah kebolehan sesuatu alat mengukur secara konsisten. Dengan ada small relative deviation between reading. Maksudnya ada small bezaan dia sikit sangat. Relative deviation ni, dia tengok rumus ni adalah inilah relative deviation. Mean deviation dengan mean value. Dia ambil purata. Purata. So, ia adalah darab dengan 100%. So, kita akan dapat relative deviation. So, ini adalah dia punya consistency dengan precision. Kejutuan. So, ni adalah contoh dia lah. So, kita ada berapa bacaan. Kita ambil bacaan ni ada 4 contoh. Bacaan pertama kita ukur, kita dapat 12.3. Bacaan kedua, kita ambil ukur apa? 11.9. Bacaan ketiga kita tengok 12. Bacaan keempat apa? 12.2. So kita tengok table above show the results of measurement of a diameter pencil of a pencil. Calculate the relative deviation of this reading. So kita tengok kat sini, awak tengok kat sini kan, dia punya bacaan pertama, kita ambil bacaan pertama, kita bacaan kedua, bacaan tiga, kita ambil 4 bacaan di mana mungkin 4 orang yang beza lah. Dia ambil bacaan. And then 4 orang beza, yang ambil bacaan, yang pertama, orang pertama yang ambil bacaan ni 12.3. Yang kedua 11.9. Yang ketiga 12. Yang keempat 12.2. So kita tengok kat sini, mean of the reading. Kita tengok mean dia. Berarti kan, mean of reading, mean ni. Tambah semua ni, tambah, bagi dengan 4. Ini 4. Ini 1, 2, 3, 4. So kita ni 4 kali, kita tambah ni value ni. Kita tambah semua sekali jumlah. Kita dapat 12.1 mm. 12.1 mm. So 12.1 mm ni, untuk dapatkan mean of deviation, yang ini tolak yang ini. So 12.3 tolak dengan 12.1, ni adalah purata dia mean. Tolak dapatlah 0.0, dapatlah 0.2. Yang ni 12.1 tolak dengan 11.9 dapat 2.
Okey, 11.9 tambah 2 dapatlah 2.1. Okey. So yang ni apa? Beza dia apa beza dia? Yang ni 0.1. Ni beza dia antara yang main ni berapa? 1.1. So kita dapat deviation dia. So mean of deviation adalah purata dia. Kita jumlahkan balik yang ini beza dia tu. Kita bezakan dapat 0.2 tambah ni kan, bahagi dengan 4 ni, 1, 3, 4. So kita akan dapat 0.15 kan. 0.4, 0.5 salah. 0.15 2, 4, 6. 6 bahagi dengan 4. 6 bagi 4, 15. Jadi 0.15. Okey. Alright. So mm 0.5 mm sebab dia guna dalam mm. So relative deviation, kita tahu kan relative deviation ni, kita tahu mean deviation, mean value. Mean deviation ni mean deviation dengan mean deviation dengan mean value. Sini. Mean deviation atas ni. Ini masuk sini. Okey. Alright. So you dapatlah 1.24%. So 1.2% apa sebenarnya 1.2% ni? The ability of instrument in measuring a quantity in consistency manner with only a small relative value. Maksudnya dia punya beza tu, dia percentage of beza dia tu adalah kecil. Okay, so dia adalah precision. Makin kecil semakin precise. Okay, alright. So ni ada cara pengiraan dia. Okay, yang ni boleh faham tak? Boleh faham? Okay, nanti tak apa, nanti nota ni ada awak boleh wujud balik. Alright, so kita tengok the next one adalah error ataupun ralat dan juga jenis-jenis ralat. Error ni ralat ralat. Okay. Error adalah satu daripada ataupun is a difference between the actual value of a quantity and the value obtained in measurement. Alat adalah perbezaan antara bacaan sebenar dengan bacaan yang diambil daripada apa? Pengukuran. Okey. So kita tengok dua type ataupun dua jenis error iaitu systematic error dengan juga random error. Ia ada systematic, ia ada random. Okey. Dia bersistematik. Ralat bersistematik dengan ralat yang rawak. Okey. Alright, random error dengan so hafal ni, yang ni hafal kena hafal ni. Biasa keluar dalam test. Okey. Bukan test, quiz. Okey, systematic error. Apa itu systematic error? Error pun bersistematik okey. So ia ada systematic error adalah error yang dikeluarkan ataupun dihasilkan daripada keputusan dihasilkan daripada result yang mana dia adalah differ from the true value by a fixed amount. Dia adalah satu perbezaan di mana dia perbezaan tu adalah ia tetap. Okey, tetap. And the measurement is always greater or less than actual value. Okey. So apa? Yang tetap ni adalah kalau awak tengok scale contoh scale macam ni kan. Dia ni. Awak tengok ni ataupun penimbang awak punya penimbang. Contoh penimbang. Dia tulis kat belakang tu kan, plus minus 0.05 gram. Plus minus. Itu adalah systematic error. Maksudnya dia boleh pergi bacaan ni, dia bukannya tetap kalau awak dapat 1 kan, awak dapat 1.00 tak. Dia mungkin ada plus minus Mungkin tolak 0.05 ataupun tambah 0.05. Itu adalah dia fix, dia dah ada dalam dia punya error tu dah ada dalam sistem dia tu. Okey. So biasanya error dalam scale lah zero error. Okey. Error in apparatus, damage in organ. Maksudnya error in apparatus ni kita punya alat kita, contohnya ni kan. Ni penimbang ni kan. Ni kita tengok dia punya scale Newton scale ni. Kita tengok dia punya kedudukan dia punya kosong ni dia tak sama. So tak sama. So ni dia tak sama kat sini. Kat kosong ni dia punya penanda ni tak sama.
So mana dia adalah error daripada apparatus. Okey, ia tak berada dalam keadaan yang ia kena service. So kita kena adjust lah. Alright. Okey, so dia adalah error daripada scale, error daripada apparatus. Yang kedua, biasanya ia melibatkan instrumen. Yang ni adalah disebabkan oleh physical condition dan juga surrounding. Bacaan-bacaan yang kita ambil daripada measurement ataupun measurement adalah dipengaruhi oleh surrounding. Iaitu keadaan yang sekitar, iaitu temperature dan juga atmospheric pressure, ATM. Ini adalah temperature ni, okey. Temperature kan, dia mempengaruhi bacaan yang kita ambil sebab ada kala tu bacaan tu ia akan memberi reflect kepada orang yang ambil bacaan dan juga reflect kepada equipment tersebut. Contohnya kalau awak pergi masak nasi contoh awak pergi bawa periuk nasi yang elektronik, periuk nasi tu awak pergi masak nasi kat Gunung Kinabalu. Okey. Alright. So pressure dia tu dah berubah naik atas bukit. So dalam tu nasi tu dia tak masak ni. Dia kena tambah air yang banyak, lama dan sebagainya. Contohnya temperature awak pergi masak masak je ni awak pergi dekat awak buat pengukuran dekat kawasan yang panas. Okey. So dia punya equipment tu dia dah lari dah bacaan dia. Sebab apa? Equipment mungkin dia panas. Bila panas scale dah mengembang dan sebagainya, dia akan bagi bacaan yang tidak benar, tidak betul lah. Okey. Alright, yang ketiga adalah physical limitation of the observer. Reaction time varies on observation. Maksudnya dia adalah disebabkan oleh manusia, lalat dari manusia. Mungkin mata dia tu dia pakai rabun. Dia punya cara bacaan yang kedudukan dia tak betul dan sebagainya. Okey. So macam mana kita nak reducekan ralat systematic ni ataupun systematic error ni? Okey. Iaitu kita boleh conduct eksperimen dengan cara yang betul. Okey. Conducting the experiment with care ataupun buat eksperimen dengan cara atau prosedur SOP yang betul. Okey. Yang kedua, kita boleh ulang balik eksperimen yang dibuat menggunakan instrumen yang lain. Boleh sebab instrumen ni baca macam ni. Kita guna alat yang lain pula supaya dapat bacaan yang varies supaya kita boleh buat perbandingan. Okey. So itu adalah dia punya systematic error. Okey, manakala random error adalah error yang mana disebabkan oleh apa? Measured quantities differ from the mean value with different magnitude and direction. Okay, however, this is close to the real value. Apa ini? Random error disebabkan oleh manusia. Okay, sebab mungkin dia terpegang ataupun tangan dia getar nak baca bacaan dia bergegar-gegar kan. So dia ada Parkinson ke. Dan juga mata dia tu mungkin dari segi dia tengok, cara dia tengok tu tak betul lah. Dia tengok bukan ada ralat dan sebagainya lah. Okey. So kedudukan mata tak betul, tangan dia tu nak ambil bacaan tu dia ketar dan sebagainya, tu disebabkan oleh apa? Manusia. Lack of sensitivity of instrument. Okey. So maksudnya alat yang tu tidak sensitif. Yang ketiga adalah natural error such as temperature dan juga angin. Alright. Maksudnya kita tengah buat, tiba-tiba hujan. Okey, tiba-tiba berubah. Daripada panas kan, kita buat ke mana, tiba-tiba gelap nak hujan. Kan? Lepas tu mari angin buat kacau dan sebagainya. Itu adalah di luar jangkaan kita lah. Itu adalah random error. Yang keempat adalah teknik yang salah, parallel error. Teknik yang salah. So, bila teknik yang salah ni akan beri random error lah. Okey, so ni adalah contoh random error yang ada, iaitu ralat parallax. Okey, so kedudukan mata yang tidak betul. Macam mana kita nak reducekan random error ni? Kita ambil bacaan yang berulang kali atau beberapa kali, kita ambil average je. Okey, kita bahagi dengan berapa kita ulang tu. Dan juga kita maintain good experimental technique. Contohnya bacaan dalam dia
polisi yang betul lah. Okey. Ini awak kena hafal lah dua-dua ni. Kena tahu, takut keluar dalam kuis So, pukul apa dah? Pukul 9 dah. Okey. So, kita berhenti dulu sini. So, yang ni kita akan sambung. Yang ni saya akan tunjukkan. Saya kena tunjuk kat papan putih. Kalau tak, awak tak faham nanti. Macam nak buat. Ni adalah penting. So, pada minggu depan, kita akan berjumpa di lab science pada hari Khamis selama 3 jam. Dan kita akan belajar buat conversion. Banyak conversion ni. Awak kena matematik sikit conversion. Dan saya akan tunjuk cara macam mana nak buat conversion dengan cara yang paling mudah. Okey, so ada soalan nak tanya? Cik. Ya. Sir. Ya. Pakaian kemeja lah bagi lelaki. Ya, pakaian dia mestilah menunjukkan awak tu pelajar. Okey. Pakaian ke kuliah, awak tak boleh pakai jeans. Okey. Kalau boleh pakai seluar slack ataupun seluar kakis tu boleh. Mestilah berkasut. Okey, berstoking. Baju jika biasanya kalau awak pakai baju kemeja berkollar, awak kena tie in lah. Baju kemeja berkollar. Dan kalau baju kemeja berkollar ni biasanya kita ada jaket. Jaket lab. Ada dapat lah jaket lab? Belum? Belum, sir. Belum. So kalau belum dapat lab jaket, awak kena pakai baju kemeja lah. Kalau dah dapat lab jaket lab jaket tu, awak boleh pakai baju kemeja berkollar. Polo style. Tapi kena tie in. Awak tak boleh pakai baju round neck. Okay, round neck memang kena saman lah RM50. Sayang depan tak boleh duduk. Asrama. Okey. Tak boleh pakai rantai yang lelaki. Okey, yang perempuan tak nampak kan pakai ni. Yang perempuan tak boleh pakai seluar jeans lah. Okey. Pakai seluar kaki tu boleh dengan baju bengkel boleh. Baju bengkel saja boleh pakai seluar kaki tu. Other than that, awak boleh kena pakai baju kurung ataupun baju yang sesuai dengan waktu eksperimen. Okey. Jangan pula buat eksperimen dekat buat welding pakai baju kurung tak boleh pula. So bersesuaian lah. Okey. So untuk lab science ni kita tak ada menggunakan alat-alat yang besar, alat-alat yang heavy duty. So boleh baju kurung pun boleh, tak ada masalah. Tetapi saya sarankan supaya pakai seluar yang bukan seluar jeans. Dan kasut wajib lah. Pada waktu untuk baju untuk lelaki, ada dua pilihan baju saja, iaitu baju berkollar dan juga mestilah tie in dan juga baju kemeja. Okey? Ada soalan lagi? Tak ada, sir. Terima kasih, sir. Untuk untuk ini pesanan ringkas pesanan dari saya. Nak tanya sikit. Ya, Tanya. Lab jacket macam mana bentuk dia, tak pernah nampak pun. Yang technician punya lab, jaket lab yang JKM punya tu, yang pergi kat lab tu. Nanti awak sini awak pakai nanti. Ya, kita boleh letak pen, kita boleh letak pen kat sini. Test pen. Jaket. Kalau kasut pula, Kasut. Kalau awak ada kasut, mestilah kasut yang sesuai lah. Jangan buat kasut tipis Kasut nak pergi keluar, kasut warna-warni. Kalau ada safety boot, pakai lah. Boleh lah, safety boot. Sebab awak memang JKM kena ada safety boot. Kan? Tapi untuk lab science, kita tak adalah heavy punya equipment. Okey, awak pakai kasut kulit pun tak ada masalah. Tapi mestilah berkasut. Jangan pula kasut yang warna-warni nak pergi keluar pergi bandar kan. Bandar Raya Muazzam Shah ni besar. Kan nak pergi dating pula kan, kasut dating ke. So kasut yang sesuai.
Kalau awak ada safety book, pakailah. Okey. Ha. Lagi Sebab satu kita- encik, ya. belajar Ha. kita memang kena bahasa Inggeris. Apa? Belajar? Ah, Dia memang dia sebenarnya 100% bahasa Inggeris sebenarnya. Dia nota-nota semua bahasa Inggeris. nota-nota semua bahasa Inggeris. Cuma kalau saya mengajar dalam bahasa Inggeris, kan, saya tahu kita ni ya ada yang lemah dalam bahasa Inggeris lah. So that's why lah saya akan cuba terjemahkan lah. Sebab nota kita semua nota bahasa Inggeris. Okay. So, cuma bila ada macam ada pensyarah yang buat pelawat kan, dia akan menilai. Jadi dia kena 100% lah bahasa Inggeris nanti. Cuma pada pensyarah biasanya dia akan terjemahkan benda tu. Dia akan bagi penerangan dalam bahasa Melayu lah. Bahasa yang mudah faham. Tapi nota je semua bahasa Inggeris. Itu saja. Ada soalan tak? Ada soalan lagi? Sir, Ya. nanti exam pun paper dalam bahasa Inggeris ke? So, okay. Dalam final exam, dia akan ada dua ni. Dia akan ada dua bahasa. Satu bahasa Inggeris, satu bahasa Melayu. Dia translate lah. Tetapi untuk quiz, untuk assessment semua dalam bahasa Inggeris. Contohnya quiz tu bukan quiz. Test lah. Test bahasa Inggeris 100% dan juga lab pun dalam bahasa Inggeris. Quiz tak ada. Kecuali dia punya final saja ada dua bahasa. Jangan risaulah. Nanti kalau tak faham bahasa, tak faham, angkat tangan je kalau tak dijawab. Kalau kalau perjumpaan lah, kalau ada peperiksaan tu dalam dewan lah. Kalau online boleh tanya juga pensyarah padi. Tak ada masalah pun. Belajarlah bahasa putih. Simple je bahasa dia. Ada soalan lagi tak? Tak dengar. Bahagian apa? Sekejap. Bahagian? Reddit? Tak dengar apa Reddit? Apa? Yang lain semua boleh off dulu. Yang dia seorang buka. Bahagian apa? Reddit? Yang tera giga mega tu. Prefix. Saya tengok rabbit apa ni boleh. Prefix okey, prefix. Okey, Bahagian nombor pertama kita jumpa selepas kosong. Sekejap Ada Okey. bariton. Yang 23000 boleh terangkan balik tak? Okey. Oh, yang prefix. Okey, boleh. Okey, boleh. Tak ada masalah. Kita terangkan balik. Ini bahagian ni. Ini. Bukan bahagian yang nombor pertama kita jumpa selepas kosong. Dia ada yang Ni contoh ni Ni kan. Okey. Nombor ni Saya tengok balik Okey. So kita tengok bila dia nombor ni kita nak buat prefix, okey. Yang ni adalah point kosong. Ini adalah titik perpuluhan kosong. Tetapi kita tak tulis lah benda ni, titik perpuluhan kosong ni kan. Kita ambil 25000 dia saja. Macam ke RM RM1. Jadi kan kita macam tu kan. Betul tak? RM1. Kita tak tulis lah. Ni perpuluhan kosong. Ataupun RM 10 point. Betul. Itu RM10 lah. Betul tak? Okey. So kita tulis 10 je lah. Point kosong. Sama kat ni. Ini perpuluhan dia adalah di sini. Okey. So ni adalah point kosong sebenarnya. Point kosong. So di manakah berada nombor yang di kanan, nombor sebelah kiri. Yang ini ada negatif adalah
Kan? Dia sampai sini adalah, ke sini adalah negatif, ke sini adalah positif. Okey? So kita tengok sini point kan. Kita tengok. Kalau kita nak tulis, kalau prefix ni adalah berapa bilangan kosong yang ada. Bilangan kosong ni adalah bilangan kosong. Bilangan kosong. Okey. So bilangan kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bilangan kosong. So gandaan kosong sebanyak 12 kali. Kita tengok kat sini. Bila point ni kat belakang sini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bila tengok 5, kita tengok kat sini. Ada tak 5? Tak ada. Jadi 10 gandaan 5 biji kosong. Okey. Kita tak jumpa gandaan 5 biji kosong kat sini. Jadi kita jumpa gandaan 6 biji kosong. Gandaan 6 biji kosong adalah kita satu sini. So jabat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita 6 kali kita bundarkan kepada ke kiri. Maksudnya bundar ke kiri ni ada 6. Ada 6 ini 6 kosong. So 6 kosong ni sama dengan mega. Okey. So dari 2.5 kali dengan 10 kuasa 6. 10 kuasa 6 adalah ini. 10 kuasa ni adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ada 6 ni. 6 kumpulan titik ni kena berhala ke kanan. Positif lah. Okey. So kalau tadi ataupun kita tengok 2, saya bagi 2, 3, 0. Okey. 2, 3, 0 ataupun 2, 3, 0, 0. 2300. Kita boleh tengok ini ada 2, 3, 0, 0, point kosong. Betul? Sebab dia berada kat sini. Belakang ni adalah titik dia. Tapi tak tulis lah macam tu kan. Jadi kita bermula daripada ni 1, 2, 3. Okey. Cuma kita tengok nombor 1, 2 adalah kosong. Ini adalah kosong. 1, 2. Okey. Dan kita tengok nombor yang pertama selepas kosong. Nombor pertama selepas kosong yang daripada perpuluhan titik ni, daripada titik perpuluhan ni. Jadi 1, 2, 3. Okey. Jadi kita ada yang kali ni adalah 10 kuasa 2. Nanti 2 kan. Kuasa 2 bukan 2, sini 2. Ni adalah 10 kuasa 3. 1, 2, 3. Jadi 2.3 darab 10 kuasa 3. Sama dengan 2.3 K. Okey. 10 kuasa 2 ada? Ada kuasa. Tak ada 10 kuasa 2. 10 kuasa negatif 2 ada. 10 kuasa 2 tak ada. Jadi 10 kuasa 3. Sama juga 2, 3, 0, 0, 0, 0. Okey. Okey. Alright. Jadi kita tengok sini. 1, 2, 3. Okey. Alright. Ini adalah 10 kuasa 3. Okey. Kalau kita bunyi kat sini. Jadi 2, 3, 0 darab 10 kuasa 3 ataupun 2, 3, 0 K. K ni adalah 10 kuasa 3. K ni adalah K. Jadi 2, 3, 0 K ni masih lagi kita boleh cikkan. Tetapi kita tengok ini. 3 kan? 4, 5. Bila 4, 5 kita ada 10 kuasa 5. Jadi 2.3 kali 10 kuasa 5. Kuasa 5 ada? Kuasa 5 tak ada. Dia ada kuasa 6. Jadi ni atas kosong. Point. Jadi sini kuasa 6. Jadi 0.23 mega. Bila 0.3 ni kita boleh tulis. Tak ada masalah. Andai kata kita ada 0.023. Okey. Ini adalah kita tengok dia. Ni tadi 2300
0.023. 0.023 kita tengok yang lepas titik ada nombor. Jadi kita mahala ke kanan 1, 2. 2.3. Jadi 1, 2 ni kita ada 10, jadi pergerakannya 2. Oleh kerana dia titik kat depan ni, dia menghala ke belakang, jadi negatif lah. Okey. So 2.3 darab 10 kuasa negatif tolak 2 ni adalah dia punya apa? Tolak 2 senti ya. Senti C ya. Okey, kita tulis sini 2.3 C. No, bila bila awak nak buat ni awak kena tengok nombor pertama selepas nombor ni yang berhampiri kosong. 1, 2. Ni kosong kan? Tu ada nombor. Ni kosong, ni nombor 2 ni ada nombor. Okey, sama juga ni. Kosong, ni nombor. Nombor dia, ni kosong. So, macam ni. Alright? Boleh? Boleh. Okey, kalau tak nanti saya akan terangkan balik pada minggu depan. Ia depan-depan, saya susah nak tulis pakai mouse ni. Ia tak cantik. Nanti saya akan, kita akan refresh balik masa kita jumpa dekat kelas nanti ya, minggu depan. Okey? Boleh? Boleh? Boleh sir. Boleh Ajak-ajak saya nak kena ambil kedatangan sekejap. Okey, kedatangan. Alright. So itu saja untuk hari ni. Kita akan jumpa pada minggu depan. Hari Rabu depan kira tak ada. Hari Khamis tu kita akan buat macam ni. Pukul 8 sampailah pukul 10.30, pukul 10.30 untuk awak masa. Sebab minggu depan kita akan ada lab. Kita akan jumpa face to face dekat lab science. Okay? Alright. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam grup boleh. Dalam Telegram grup tu boleh. Ataupun nanti apa-apa awak WhatsApp kat situ. Awak tele kat situ. Boleh? Boleh sir. Okay. So itu saja untuk hari ni. So kita akan jumpa pada minggu depan pada hari Khamis 3 jam kuliah, 1 jam lab, 2 jam kuliah. Okey. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam sir. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Hai, saya Najib Nasir. Gak bisa bahasa Inggeris. Gak bisa.